Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya akan membentangkan kajian tindakan yang telah saya buat dengan tajuk keberkesanan penggunaan kaedah kekisi dalam peneraban nombor 2 digit dengan nombor 2 digit dalam kalangan murid tahun 4. Tajuk kajian saya berkaitan dengan bidang sains dan matematik. Objektif kajian terbahagi kepada dua, iaitu objektif umum dan objektif khusus. Objektif umum memperbaiki amalan guru di dalam bilik darjah dengan menggunakan kaedah kekisi dan menentukan keberkesanan penggunaan kaedah kekisi dalam kalangan murid tahun 4 dalam menyelesaikan pendaraban nombor 2 digit dengan nombor 2 digit. Objektif khusus yang pertama, memperbaiki amalan guru di dalam bilik darjah dengan penggunaan kaedah kekisi untuk mengajar kemahiran mendarab. Manakala objektif khusus yang kedua ialah menentukan keberkesanan penggunaan kaedah kekisi dalam kalangan murid tahun 4 bagi menyelesaikan masalah pendaraban nombor 2 digit dengan nombor 2 digit. Baik, kumpulan sasaran. Terdiri daripada 10 orang responden dari kalangan murid tahun 4 yang saya ajar. Murid-murid ini terdiri daripada murid-murid yang mempunyai aras kebolehan yang pelbagai, antaranya sederhana lemah dan lemah. Pelaksanaan kajian yang pertama iaitu tinjauan masalah. Proses ini terdiri daripada beberapa proses. Yang pertama, pemerhatian semasa sesi pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan di dalam bilik darjah melalui siri-siri latihan yang telah dijalankan seperti lembaran kerja, buku latihan dan juga buku aktiviti. Proses yang kedua adalah soal selidik yang mana saya jalankan secara lisan dengan menemu bual murid atau responden tentang isu-isu yang mereka hadapi, masalah yang mereka hadapi dalam kemahiran asas mendarab. Seterusnya proses ujian pra. Ujian pra ini dijalankan untuk melihat markah permulaan murid sebelum sesi rawatan dijalankan. Dan proses yang keempat adalah ujian pos. Ujian pos ini dijalankan pada akhir tempoh kajian, iaitu selepas selesai sesi rawatan. Baiklah, berikut ini adalah analisis tinjauan masalah yang diperolehi daripada dua jenis ujian yang telah dibuat, iaitu ujian pra dan ujian pos. Untuk kajian ini, murid-murid yang saya telah pilih saya namakan sebagai murid 1 sehingga murid 10. Yang mana pada ujian pra, kesemua murid ini telah mendapat sifar markah, iaitu tidak ada seorang pun yang menjawab dengan betul kelima-lima soalan yang telah disediakan. Manakala skor mereka pada ujian pos telah meningkat dengan ketara. Daripada 5 soalan yang disediakan, murid 1 berjaya menjawab 2 soalan, iaitu mendapat skor 40 markah. Ada 3 orang daripada murid ini berjaya mendapat skor 40 markah dan dengan itu mereka berjaya menunjukkan peningkatan skor sebanyak 40 markah juga berbanding dengan skor ujian pra. Murid 2, murid 3 dan murid 10 berjaya mendapat skor 60 markah, iaitu 3 betul jawapan daripada 5 soalan yang disediakan. Dengan ini mereka mendapat peningkatan skor sebanyak 60 markah pada ujian pos berbanding dengan ujian pra. Manakala murid 4, murid 7 dan murid 9 berjaya mendapat 100 markah, iaitu kesemua 5 soalan dijawab dengan betul pada ujian pos berbanding dengan ujian pra, dan mereka ini berjaya mendapat 100 skor, peningkatan skor sebanyak 100 markah. Manakala murid 6 seorang saja berjaya mendapat skor
20 markah, iaitu 1 jawapan betul daripada 5 soalan, dan murid ini berjaya menunjukkan peningkatan skor sebanyak 20 markah pada ujian POS berbanding dengan ujian pra. Baik, ini adalah perbandingan skor ujian pra dan ujian POS. Di sini kita boleh lihat murid 1 hingga murid 10 mendapat 0 markah pada ujian pra, dan pada ujian POS mereka menunjukkan peningkatan paling rendah pun sebanyak 20 markah dan paling tinggi mendapat 100 markah, peningkatan sebanyak 100%. Baik, ini adalah sesi rawatan yang telah saya jalankan sepanjang kajian, iaitu terdiri pada 3 sesi intervensi. Intervensi pertama, kedua dan ketiga, dan diikuti dengan sesi ulang kaji, iaitu sesi yang dijalankan sebelum ujian POS. Baik, pada sesi rawatan intervensi yang pertama, murid-murid diminta menjawab soalan darab menggunakan kaedah biasa, iaitu kaedah bentuk lazim. Setelah itu, murid-murid diperkenalkan dengan kaedah kekisi yang saya telah ubah suai dan saya warnakan dengan warna kuning dan hijau seperti mana paparan. Baik, untuk ini saya telah menunjukkan pendaraban nombor 2 digit dengan nombor 2 digit menggunakan kaedah kekisi. Contohnya 26 darab dengan 35 jika ditulis dalam ayat matematik seperti ini, dan jika ditulis pada petak kekisi adalah seperti ditunjukkan. Proses meletakkan hasil darab juga saya tunjukkan seperti mana yang telah dipamerkan pada rajah ini, pada paparan. Baik, bagi sesi rawatan intervensi yang kedua dan ketiga, saya mengulang kaji pendaraban yang melibatkan nombor 2 digit dan nombor 2 digit dengan menggunakan kaedah kekisi, tapi dengan soalan yang berbeza-beza, bukan soalan yang sama. Pada sesi ini, murid-murid diminta menulis pendaraban dengan kaedah kekisi di atas papan tulis mini yang telah siap disediakan, petak kekisi yang diwarnakan hijau dan kuning. 5 soalan diberikan selepas itu untuk diselesaikan oleh murid dengan menggunakan kaedah kekisi sebagai latihan pengukuhan. Baik, ini adalah papan mini kaedah kekisi yang telah disediakan kepada murid. Ini disediakan secara individu. 10 orang murid, maka ada 10 keping papan mini ini. Baik, sebelum ujian POS, 1 sesi ulang kaji telah dijalankan, di mana pada sesi ini semua murid yang terlibat diminta menjawab soalan darab dan mereka dikendaki menggunakan kaedah kekisi ini untuk menjawab soalan darab tadi, dan mereka menjawab secara kendiri. Murid-murid dibiarkan menggunakan kefahaman mereka untuk mendarab seperti mana pengalaman mereka pada 3 sesi intervensi sebelum ini. Pada sesi ini, saya hanya memberi bimbingan secara minima sahaja. Baik, refleksi kajian. Daripada data analisis ujian pra dan ujian POS didapati berlaku peningkatan dari segi purata skor murid, iaitu daripada 0 markah kepada 62, daripada 0% kepada 62% secara keseluruhannya. Ini menunjukkan peningkatan pencapaian murid, iaitu responden setelah menggunakan kaedah kekisi untuk mendarab nombor 2 digit dengan nombor 2 digit melalui 3 sesi intervensi ataupun sesi rawatan dan sekali sesi ulang kaji. Dengan ini boleh dirumuskan bahawa kaedah kekisi adalah berkesan untuk membantu murid dalam pendaraban nombor 2 digit dengan nombor 2 digit. Kejayaan kaedah kekisi ini adalah sebagai nadi penggerak ke arah peningkatan pencapaian dan kefahaman murid-murid dalam mata pelajaran matematik, khususnya bagi tajuk pendaraban. Cadangan untuk kajian seterusnya. Kajian akan datang pengkaji
mencadangkan kajian ini dapat diteruskan dengan penglibatan sampel kajian yang lebih ramai lagi bagi mengetahui limitasi kajian. Selain itu, pelibatan operasi pendaraban bagi nombor yang lebih kompleks, contohnya melebihi 3 digit atau 4 digit, dan pelibatan tajuk-tajuk yang lebih mencabar seperti perpuluhan dan juga soalan berbentuk aplikasi pendaraban dalam kehidupan seharian yang boleh diteroka dan diselidik bagi memperlihatkan kelebihan kaedah ini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.